Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas cikgu. So, hari ini murid-murid kita belajar tentang topik 1.1 pengatur caraan. Okey. Semua sini sihat ya? Okey, bagus. Ceria-ceria semua? Bagus. Okey, jom. So, hari ini kita nak belajar tentang pengatur caraan. Okey. So, objektif yang kita akan dapat di akhir pembelajaran ialah cikgu nak semua dapat menyeraikan faedah penggunaan strategi penyelesaian masalah dengan tepat. Okey. Yang keduanya, cikgu nak kamu dapat menyatakan ciri-ciri penyelesaian masalah dengan betul. Okey. Yang nombor 3, semua perlu menyatakan 4 teknik pemikiran komputasional dengan tepat. Right? Okey, nombor 4, setiap pelajar perlu membaca secara lisan senarai proses penyelesaian masalah dengan betul. Okey? Okey. Ini topik-topik kita yang akan belajar pada hari ini. Okey, kita ada strategi, kita ada keperluan, kita ada ciri-ciri dan proses. So, nanti kita akan go through satu persatu. Okey, yang pertama, strategi penyelesaian masalah. Masalah ialah keraguan situasi yang tidak diingini, cabaran dan peluang yang dihadapi dalam kehidupan seseorang. Okey, semua orang ada cabaran masing-masing. So, kemahiran membuat keputusan amat diperlukan untuk melahirkan generasi yang berkebolehan merancang strategi penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ialah tunjang utama dalam sains komputer. Okey, baik. Semua setuju? Okey, bagus. Okey, yang kedua, keperluan penyelesaian masalah berstrategi. Pelbagai masalah dalam kehidupan harian merupakan cabaran yang perlu diatasi. Satu masalah yang rumit memerlukan strategi penyelesaian masalah yang berkesan. So, oleh itu, apakah faedah penggunaan strategi dalam penyelesaian masalah? So, apakah? Mesti ada kebaikan dia. Kebaikannya ni, 4 ni. So, ini adalah kebaikan daripada strategi penyelesaian masalah. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Yang kedua, kita dapat mengembangkan sesuatu konsep. Okey, ini hasil dia. Yang ketiga, kita dapat berkomunikasi antara dua hala. Sama ada sesama kumpulan kamu ataupun sesama guru untuk dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Okey, yang terakhir, meningkatkan pembelajaran kendiri. So, siapa tahu pembelajaran kendiri ni macam mana? Okey, biar cikgu terangkan. Pembelajaran kendiri ni adalah uh, usaha kamu untuk mencari suatu maklumat tanpa bantuan guru, iaitu kamu mencari maklumat itu dengan melalui kajian-kajian kamu sendirilah, melalui Google ataupun kamu bertanya dengan orang. Okey, yang segala pembelajaran kamu yang berlaku di luar kelas. Okey, untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Right? Pembangunan aplikasi komputer berkait rapat dengan strategi penyelesaian masalah dalam pengatur caraan komputer. Okey? Seterusnya, seseorang perlu menguasai strategi penyelesaian masalah supaya dapat memahami masalah dengan mudah bagi mendapatkan strategi penyelesaian yang terbaik. Right? So, kita tengok pula. Pemikiran komputasional ataupun dalam English computational membolehkan kita memahami masalah yang dihadapi dan membangunkan penyelesaian yang munasabah apabila kita menghadapi masalah yang kompleks. Right? So, ada 4 jenis teknik pemikiran komputasional. Yang pertamanya kita ada teknik leraian, iaitu memecahkan masalah besar kepada bahagian kecil. Yang kedua, teknik pengecaman corak, iaitu mengenal pasti ciri-ciri persamaan corak pada bahagian masalah kecil. Yang nombor 3, teknik peniskalaan, iaitu mengutamakan aspek penting berbanding kurang penting. Okey, yang keempat, teknik pengitlakan, iaitu menghasilkan model bagi menyelesaikan masalah yang serupa. Okey, dalam sains komputer, teknik pengitlakan juga kita panggil dia sebagai algoritma, iaitu kita jadikan masalah itu kepada satu set arahan yang kita lakarkan dalam bentuk carta alih ataupun pseudocode. Okey, faham semua? Okey, bagus. So, ini 4 jenis teknik pemikiran
computational. Yang pertama, teknik harian. Kamu tengok, pada masalah yang besar ini, kita kecilkan pada masalah yang kecil. Jadi, kita tackle, kita selesaikan masalah itu satu persatu. Mula dengan yang kecil dahulu, barulah berakhir dengan yang besar. Nampak? Okey, yang kedua, teknik pengecaman corak. Ataupun bahasa Inggeris, pattern recognition. Mencari persamaan. Okey, di mana awak tengok dia punya bentuk dia, okey, bulat putih, dua, dan yang dilorikkan, dua bulatan yang dilorikkan. So, mana yang sama? Tengok. So, dia kotakkan, dia petakkan bentuk yang sama. Okey. Macam itulah cara pengecaman corak. Yang ketiga, peniskalaan. Fokus kepada perkara yang penting. Tengok. Apa yang penting dalam sebuah kotak ni? Adalah segi 4 sahaja. Untuk dari segi tepi, tepi dia tidak ambil, tidak kisah, tidak pentinglah. Kita hanya kita nak bentuk petak sahaja. Okey? Ini teknik pengitlakan ataupun algoritma. Arahan langkah demi langkah. Okey, siapa tahu ini teknik apa yang ditunjukkan ni? Okey, bagus. Catat alih. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 3. Ciri-ciri penyelesaian masalah berkesan. Okey. 3 ciri utama yang terlibat dalam penyelesaian masalah iaitu kos, masa dan sumber. Kos ditakdirkan sebagai harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, mengeluarkan dan menyenggara, biasanya berupa wang, masa, tenaga dan perbelanjaan. Ini diambil dari kamus online Dewan Bahasa. Okey. Projek yang dilaksanakan dalam tempoh yang normal ialah projek yang mengikut masa dan kos yang ditetapkan. Okey, betul lah. Projek yang selesai yang dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan, dia adalah projek yang baguslah. Okey, semua setuju? Kos siap masa tercepat ataupun crashing cost ialah usaha yang maksimum untuk menyelesaikan projek dalam masa yang terpendek. Okey. Kos masa siap tercepat ataupun crashing cost ini meningkat apabila tempoh masa projek menurun. Okey semua? Okey, kalau kamu tengok ni adalah ciri-ciri penyelesaian masalah. Kita ada nantilah. Kita ada kos, kita ada sumber, kita ada masa. Right? Okey, seterusnya, penyelesaian masalah secara berkesan yang melibatkan masa merujuk suatu projek yang disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Faktor masa dalam penyelesaian masalah ini memainkan peranan yang penting supaya semua perancangan awal dan pelaksanaan penyelesaian masalah dapat dilakukan mengikut tempoh yang ditetapkan. Aktiviti pelaksanaan yang tertunda atau lambat disiapkan akan meningkatkan kos. Okey, dia semua ni ada tiga-tiga ni berkait. Salah satunya terkurang atau terlebih akan mempengaruhi lain-lain, ciri-ciri yang lain. Okey. Cartagan merupakan jadual perancangan yang dapat melihat perkembangan semua aktiviti projek yang dipaparkan mengikut tempoh masa. Jadi, bila kamu buat projek nanti, kamu kena sediakan cartagan ini. Okey? Cartagan ni penting untuk cikgu tengok kamu, progres kerja kamu. Okey. So, kita tengok apa yang ada dalam cartagan ini. Sebelah kiri carta ialah senarai aktiviti. Okey, kita tengok ni. Ini adalah senarai aktiviti. Manakala bahagian atas adalah tempoh masa. Okey, ni semua ada tempoh masa ni. Ada tarikh. Okey. Setiap aktiviti diwakili oleh satu bar. Okey, ada satu bar. Nampak? Satu bar. Panjang bar mewakili tarikh mula dan tarikh akhir aktiviti. Okey, ni. Dari hujung ni kepada hujung ni adalah tarikh awal, tarikh mula aktiviti dan tarikh akhir aktiviti. Alright? Semua kita kena nyatakan dalam cartagan ini. Baik. Okey, seterusnya sumber. Stok atau wang, bahan-bahan mentah, staf dan aset lain yang boleh digunakan. Tidak cikgu punya bateri. Stok atau wang, bahan-bahan mentah, staf dan aset lain yang boleh digunakan dalam organisasi supaya dapat berfungsi dengan efektif. Okey. Sumber diperlukan untuk menjana hasil atau perkhidmatan.
Contoh sumber adalah seperti sumber kewangan, sumber manusia dan sumber teknologi. Okey, ni tiga ni adalah contoh-contoh sumber. Right? Okey, yang keempat, proses penyelesaian masalah. Okey, kita tengok pula apakah proses penyelesaian masalah. So, ini adalah 8 jenis uh, proses penyelesaian masalah. Jadi, kamu sebagai pembangun projek perlulah mengikuti proses-proses ini satu persatu. Right? Bermula dengan kumpulkan dan analisis data, tentukan masalah, jana idea ataupun hapus halangan. Okey. Yang keempat, jana penyelesaian. Okey, bina penyelesaian untuk yang masalah yang kamu hadapi. Tentukan tindakan. Alright? Yang nombor 6, laksanakan penyelesaian. Nombor 7, buat penilaian. Yang ke-8, buat penambahbaikan. Okey, bila dalam soalan final nanti ataupun soalan percubaan nanti, kalau ada soalan tanya tentang apakah proses penyelesaian masalah, jadi kamu kena nyatakan ke-8 tindakan ini. Tak boleh miss salah satu. Kalau miss satu, akan tolak markah. Right? Jadi kamu kena ingatlah step-step, 8 step ini, 8 langkah ini. So, nanti bila jawapan keluar, soalan keluar, kamu boleh jawab dengan senang. Alright? So, setakat ni ada soalan nak tanya? Okey, bagus. Tak ada. Semua faham ya? Okey. Jadi, cikgu nak buat rumusan hari sikit tentang apa yang kita belajar hari ni. So, siapa ingat kita belajar apa hari ni? Okey, kita belajar tentang uh, strategi penyelesaian masalah. Okey, kenapa pentingnya strategi penyelesaian masalah ni? Okey, bagus. Uh, kita nak tingkatkan kemahiran berfikir, dapat tingkatkan kemahiran berfikir. Okey, kita dapat kembangkan suatu konsep. Okey, bagus. Yang ketiga, dapat apa? Kita dapat berkomunikasi secara dua hala. Alright, bagus. Yang keempat apa? Siapa ingat? Tak ingat. Okey, kita tengok balik. Kita dapat pembelajaran kendiri. Okey, bagus. So, berapa ciri-ciri penyelesaian masalah pula? Siapa ingat? Jawapan dah ada lah. Okay, kita ada kos, sumber dan masa. Okey, bagus. So, cikgu nak tanya pula. Berapakah langkah untuk proses penyelesaian masalah? Okey, bagus. Ada 8. Okey, bagus. Sebutkan salah satu proses penyelesaian masalah. Bagus. Jana penyelesaian. Step nombor 4. Okey, bagus. Okey, kalau macam tu, setakat ini saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada next class. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu doakan kamu selamat berada di rumah. Okey, bagus.